فإن زاد التخلف على ثلاثة أركان طويلة بأن انتهى الإمام إلى الرابع بأن لم يفرغ المأموم من فاتحته إلا والإمام قد انتصب للقيام أو جلس للتشهد. Masalah muafiq, kita kata tadi muafiq yang diberikan kemaafan, diberi uzur 3 rukun yang panjang. Jadi ni sekarang ni nak buat masalah lah. Kalau zada takhalluf ala salasati arkanin tawilah, kalau lebih daripada 3 rukun yang panjang, lebih daripada 3 rukun yang panjang, dengan bahasanya imam dah berpindah kepada yang keempat, dah berakhir sampai kepada yang keempat, dan makmum masih belum habis lagi daripada bacaan Al-Fatihah. Makmum masih lagi belum lam yafrughil ma'mum min fatihatihi illa wal imam qad intasaba lil qiyam aw jalasa lit tasyahhud. Kecuali imam itu dah intasaba lil qiyam, bangun untuk qiyam ataupun duduk untuk tasyahud. Jadi dia ada kat sini ada beberapa keadaan ialah. Yang pertama ada dua, sama ada dia niat mufaraqah ataupun dia muwafaqah dengan imam. Dan muwafaqah tu ada dua, sama ada dengan bil qasdi atau bil fi'li. Muwafaqah tu ada dua, sama ada dengan bil qasdi ataupun bil fi'li. Yang pertama nawal mufaraqata, niat ia makmum tersebut akan mufaraqah. Imam dah bangun nak keempat, yang nak ke yang rukun yang keempat. Sama ada kita kata dia nak berdiri ataupun nak duduk. Jadi pada ketika ni, sama ada makmum yang tak habis Fatihah tadi itu, dia niat mufaraqah daripada imam, kemudian dia sembahyang sendiri ikut tertib solat dia sendiri. Fayajri ala tartibi solati nafsihi, maka berjalan ia makmum tersebut di atas tertib solatnya sendiri. Atau wafaqahu fima huwa fihi, muwafaqat ia makmum akan imam pada barang, ni pada tempat yang imam tu berada di tempat tersebut, ataupun pada hal yang imam tersebut berada pada hal tersebut. Sama ada imam tu tasyahud ataupun qiyam. Kalau imam tu duduk, maka dia terus duduk. Kalau ada qiyam, dia terus qiyam. Maknanya kekal dalam keadaan qiyam, tapi dengan qasad. Kita tengok dalam syarah dia. Fayatruku tartiba salati nafsihi, maka ia tinggalkan, makmum tu dia tinggalkan tertib solatnya sendiri. Sebabkan orang yang muafiq ni dimaafkan 3 rukun yang panjang, dia ni walaupun dia tidak rukuk bersama dengan imam dan dia tak dapat tamakninah bersama dengan imam ketika rukuk, dia dapat rakaat. Sebab imam dah lepas dah, tapi dia baru rukuk. Memang dia ikut tertib solat dia sendiri, tapi dia dapat juga rakaat. Ini masalah muafiq yang diuzurkan 3 rukun yang panjang ni. Jadi pada ketika ni dia tak habis lagi Al-Fatihah. Mau dah nak pergi keempat dah ni, berpindah kepada yang keempat dah, dia tak habis lagi Fatihah. Jadi sama ada dia niat mufaraqah, itu jelas lah, maka dia solat sendiri ikut solat tertib solat dia sendiri, ataupun dia muwafaqah imam pada di mana imam tu ada. Maka ketika dia muwafaqah imam, maka dia tinggalkan tertib solat dia. Dia tinggalkan tertib solat, ikut tertib solat dia kena rukuk, ikut tertib solat dia kena i'tidal, lepas tu sujud. Sekarang ni tak lah, dia tak buat macam tu lah, dia tinggal tertib solat dia. Wa yatba'uhu, dan ikut ia akan imam. Bil fi'li atau bil qasdi, sama ada ikut dengan fa'il perbuatan ataupun dengan qasad. Macam mana ikut dengan perbuatan, macam mana ikut dengan qasad, dia tasawurkan. Kita kat bawah ni kita akan nampak tasawur masalah dia. Fa in qama al imamu, maka jika bangun imam, wafaqahu ay al ma'mum, wafaqa dalam tu dhamir huwa kembali kepada makmum, hu dhamir apa ni hu tu hak tu kembali kepada imam. Wafaqa ay al ma'mum hu akan imam. Muwafaqat ia makmum akan imam bil qasdi, dengan qasad. Apa maksud muwafaqat dengan qasad? Ay yanwi muwafaqatahu, iaitu dia niat makmum tersebut muwafaqahkan imam. Sebab imam bangun naik atas,
Jadi dia tengah duk baca Fatihah lagi. Jadi tak perlu dah dia nak duduk naik. Duduk lepas tu naik dah. Dia tunggu situ dan dia ingat dia ikut imam. Dia nak ikut imam. Katalah dia tak habis baca lagi. Duk bismillah dekat ihdinas siratal mustaqim, imam naik. Tak habis, tak ada habis. Waktu tu dia niat, dia kata aku ikut imam. Tak perlu dia nak turun dan naik semula. Terus je dia ikut dengan qasar. Kemudian bacaan itu dibaca tak? Dikira tak? Dia kata wa yuqtadu lahu bima qara'ahu minal Fatihah. Dan dikira baginya dengan apa yang dibaca daripada Fatihah. Tak perlu dia ulang semula. Dia tak perlu ulang dah. Bacaan itu dikira mahsubnya. Wa in jalasa, tadi masalah qaumal imam, ini jalasa al-imam untuk tasyahud litasyahud. Wa in jalasa al-imam litasyahud wafaqahu bil fi'li. Yani dia muwafaqahkan imam dengan fi'il, dengan perbuatan. Maknanya tadi tengah berdiri baca Fatihah tak habis lagi, lah ni duduk terus. Duduk terus. Tinggal dah dia punya tertib solat dia. Faya jadi suma'ahu, maka duduk ia makmum bersamanya bersama imam fi tasyahudi, pada tasyahud. Tapi waktu ni bacaan dia lama. Wa yulgha ma qara'ahu bi firaqihi haddal qiraah. Jadi wa yulgha, dan dilarakan, disia-siakan, tak dikira apa yang ia baca dengan bercerainya ia had qaim. Bila dia dah hilang daripada had qaim, dah turun nak sujud tu dah terpisah daripada had qaim, maka apa yang dibaca tu dah lara dah. Terus terus duduk. Katanya lagi wa idza tabi'ahu kama dzukira wa raka'a al-imam qabla ikmalihi al-ma'mum al-fatihata unzira aidan li qira'atihi laha bi takhallufihi ila salasati arkanin tawilatin kama marra. Maka apabila ia ikut makmum tersebut, akan imam. Tabi'ah ay al-ma'mumhu, akan imam. Kama dzukira, katalah dia ikut makmum tadi. Makmum tu dia ikut imam tadi seperti yang disebutkan. Lepas tu imam tu naik. Lepas tu imam tu rukuk. Katalah waktu imam dia naik, dia pun naik, dia tu muafiq. Dia muafiq. Jadi macam tadi juga, sama kat masalah dia dimaafkan 3 rukuk yang panjang. Kalau masbuk, rukuk terus. Sebab ni permasalahan kita bincang ni jangan lupa muafiq. Kalau duk tanya ni muafiq ke masbuk lagi, jangan terus kan. Jadi masalah tak nampak masalah. Tapi ingat ni tempat kita tengah duk bincang muafiq. Wa idza tabi'ahu kama dzukira wa raka'a al-imam qabla ikmalihi, dan rukuk imam sebelum dia sempurna ia makmum akan Fatihah. Udira aidan, dimaafkan juga untuk dia baca Fatihah tu di qiraatihi, untuk bacaan makmum tu dah halil Fatihah bi takhallufihi, dengan berterkemudiannya sehingga daripada imam ila salasati arkanin tawilah, sehingga 3 rukun yang panjang kama marra. Wa idza wafaqahu bil fi'li awil qasdi ata bi rak'atin ba'da salami imamihi. Jadi tadi kita kata dia tak sempat baca Fatihah, dia terus muwafaqat dengan imam, sama ada dengan qasar ataupun dengan fi'il. Jadi dia tak dapat dalam rakaat tu. Jadi bila imam bagi salam, dia perlu datang tambah lagi satu rakaat. Kalau benda tu berlaku sekali, kalau berlaku 2 kali, tambah 2 rakaat lah. Itulah, sama berlaku 3 kali, tambah. Ni buat contoh masalah berlaku tu sekali, maka dia tambah 1 rakaat lagi selepas salam imam. Wa idza wafaqahu bi fi'li aw qasdi ata bi raka'atin ba'da salami imamihi. Fa in jara ala tartibi salati nafsihi bila niyyati mufaraqatin batalat salatuhu in alima wa ta'ammada. Maka jika ia berjalan di atas tertib solat dia tanpa niat mufaraqah, masalah tadi masalah tadi yang mana dia kena mufaraqah ataupun dia muwafaqah dengan imam. Tapi ni tak, dia berjalan macam solat dia biasa tanpa niat mufaraqah. Di sini batalat solatuhu in alima wa ta'ammada, jika ia tahu dan sengaja. Tahu kata kena ni, tapi dia tak buat. Dia duk ikut lagi tertib solat dia sendiri.
tak terus pada muafakat imam, dan ataupun tak mufarakah dengan niat. Dia duk ikut lagi. Mufarakah pun tak, ikut pun tak. Tu ni batal solat kalau dia tahu dan sengaja. Wa illa, dan jika tidak, jika dia tidak tahu dan tidak sengaja, fala tabtul. Tak batal tapi tak kira. Tak batal tapi tak kira. Wa yulgha ma ata bihi, maka dilarangkan, disia-siakan apa yang didatangkan dengannya. Fala yuqtaddu lahu bitilka rakaah, dan tidak kira, rakaat itu tak dikira. Rakaat itu tidak dikira li fuhsyil mukhalafah. Hanya kalau dia tahu lepas tu, dia kena datangkan lah rakaat satu lagi. Tapi kalau berterusan macam tu, sampai habis solat dah tak dikira, tambah pun tak. Nak batal lah solat dia. Wa in talabbasa al-imam bil khamisi wa huwa ila al-an lam yanwi muwafaqatahu wa la mufaraqatahu, batalat salatuhu in alima wa ta'ammada. Di sini nak iskal sikit lah. Yang kelima ke keempat? Memang ada sebut yang kelima. Lalunya yang duk baca dah, yang duk tahu masalah imam tu dah talabbas al-imam bil rabi', imam tu dah bersepakai dengan yang keempat. Imam makmum tu muafakat pun tak, mufarakah pun tak, batal solat dia. In alima wa ta'ammada. Kan dia kena segera kan antara dua, sama ada dia ikut imam ataupun dia mufarakah. Wallahu a'lam. Ini sikit sikit. Maknanya duk tahu keempat. Wallahu a'lam. Wa hadza kulluhu fil muwafiq. Wa alam yang atas ni mudah-mudahan yang keempat lah. Kecuali kalau memang betul ada masalah yang kelima, nak tak tahu tolong bagi tahu. Mau yang duduk nampak yang keempat, biar robek. Wa hadza kulluhu fil muwafiq, ini semuanya pada masalah muwafiq. Wa huwa, kat sini pun nak takrif. Apa dia muwafiq, apa dia masbuq. Dia tak takrif kat awal-awal, dia takrif kat belakang ni. Tapi kita dah sebut dah tadi, sebab masalah bila kita tak sebut awal, jadi masalah tak faham masalah. Apa muwafiq, apa masbuq. Kita faham kat takrif tu mudah. Faham dekat takrif mudah. Penting sangat tu, takrif tu penting. Wa huwa man adraka ma'al imam zamanan yas'ul Fatihah, iaitu orang yang dapat bersama dengan imam, zamanan, satu masa, satu kadar yang yas'ul Fatihah, yang cukup telus muat zaman tersebut akan al-Fatihah fil qiyam. Yang dapat masa tu cukup kadar Fatihah fil qiyam, pada ketika berdiri, makmum dengan imam. Jadi makmum sama dengan imam. Bil qiraatil mu'tadilah, dengan bacaan yang pertengahan, yang sederhana, tidak terlampau laju, tidak terlampau perlahan. La li qiraatil imam wa la li qiraati nafsihi alal awjah. Bukan dengan dilihat kepada bacaan imam, dan bukan juga dilihat dengan bacaan dirinya sendiri, makmum tersebut. Alal awjah, atau beberapa wajah. Sebab ni ada masalahnya ada empat pandangan. Yang pandangan hak muktamad ni lah kita pakai ni. Ada satu lagi ikut bacaan imam, ada satu lagi ikut bacaan makmum, satu lagi ingat ada empat lah. Sebab tu
tu dia sebut la li qiraatil imam, soreh pula wala li qiraati nafsihi. Sebab di sini ada yang sebut kata bacaan tu ikut bacaan imam. Ada yang kata ikut bacaan imam. Ini nak masuk masalah masbuk. Wa ammal masbuk wa huwa alladhi lam yudrik ma'al imam zamanan fil qiyam. Dan kita ulang baliklah. Kata muwafiq masbuk ni sama ada pada rakaat pertama ataupun pada rakaat-rakaat yang lain. Yang tadi yang nak baca tadi daripada kitab ni disebut disoreh sekali fi rakaatil ula au ghairiha, sama pada rakaat yang pertama ataupun selainnya. Jelas lagi. Wa ammal masbuk, adapun masbuk, wa huwa makna masbuk ni, wa huwa alladhi lam yudrik ma'al imam zamanan fil qiyam yasa'ul fatihata bil qira'atil mu'tadilah. Masbuk tu iaitu orang yang tidak dapat bersama dengan imam satu kadar pada ketika berdiri ia bersama dengan imam yang yasa'ul fatihah, yang sempat bacaan Fatihah dengan qiraan dengan bacaan yang mu'tadilah. Lepas tu baru masuk ke hukum. Kenal dulu apa itu muwafiq, apa itu masbuk, kemudian apa hukum dia. Wa hukmuhu annahu, dan hukumnya, hukum masbuk ni annahu bahwasanya ia masbuk ni idza raka'al imamu wa huwa fil fatihati taba'ahu wa la yukammiluha. Idza raka'al imam, apabila imam rukuk sedangkan dia fil fatihati, dia sedang membaca Fatihah, dia tengah baca Fatihah lagi, waktu ni taba'ahu, ikut ia makmum akan imam, wala yukammiluha, dan jangan disempurnakan al-Fatihah, tak disempurnakan. Au adrakal imama raki'an, ataupun dia mendapati imam itu rukuk. Adrakal imam, dia dapati imam tu dalam keadaan rukuk. Taba'ahu aidan, ikut ia makmum tu akan imam tu juga. Masuk imam rukuk, ataupun dia tengah main tu imam tengah rukuk, imam rukuk lama. Yang sini kan kadang-kadang setengah masjid rukuk lama. Jadi dia masuk Allahu akbar, terus rukuk. Wasaqatat anhu, Fatihah dia macam mana? Wasaqatat anhu al-Fatihatu kulluha aw ba'daha, dan gugurlah daripada makmum tersebut, makmum masbuk ni al-Fatihah, bacaan Fatihah, kulluha, semuanya ataupun sebahagiannya. Masalah semuanya, imam tu memang rukuk dah, dia memang dia terus rukuk, jadi dia tak sempat nak baca satu pun daripada ayat Fatihah. Jadi imam tanggung semua bacaan dia. Ataupun dia datang imam hampir rukuk, jadi dia sempat baca sebahagian lagi tak sempat. Jadi imam rukuk, dia rukuk, maka sebahagian lagi ditanggung oleh imam. Wa yudriku bidzalika ar-ruku'i ar-rak'ata, dan dapat ia makmum tu dengan rukuk tersebut akan rakaat. Tetapi lakin bi syarti, tetapi dengan syarat. Ada syarat dah nak dapat rukuk, nak dapat apa rakaat tu. Ini dia terangkan. Yang pertama, an yatma'inna ma'al imam, bahwasanya tamakninah bersama dengan imam. Dia tamakninah bersama dengan imam, dia dapat tamakninah bersama dengan imam. Kadar subhanallah. Wa an yakuna al-imamu fihi ahliyatut tahammuli, dan bahwasanya imam tu dia ada ahliyah, ada keahlian untuk menanggung bacaan makmum. Fa kharaja bidzalika al-muhditsu wal junub falaysa fihi ma ahliyatut tahammul. Maka terkeluarlah dengan kata ini oleh al-muhdis, orang yang berhadas.
orang yang berhadas dan orang yang berjunub. Maka tiada pada kedua-duanya keahlian untuk menanggung bacaan. Orang yang berhadas, orang yang berjunub, dia tak menanggung bacaan makmum. Dia tak menanggung bacaan makmum. Jadi tak dapat rakaat lah. Kalau dia dapat tahu kata makmum tu rupanya jadi berhadas, jadi rakaat dia tu tak dapat. Kalau dia tahu, dia perlu tambah lagi satu rakaat. Yang ketiga, wa an la yakuna fi raka'atin zaidah. Ini pada orang daimul hadas kan? Pada orang daimul hadas. Tak daimul hadas. Ini kan orang terlupa pada sembahyang keadaan berjunub ataupun sembahyang dalam keadaan berhadas. Wa an la yakuna fi raka'atin zaidah. Dan tidaklah imam itu pada rakaat yang tambahan. Maknanya bukan rakaat yang lebih. Bukan rakaat zaidah tu, rakaat lebih. Imam tu bukan pada rakaat yang lebih. Contohnya rakaat yang kelima, dia bangun pada rakaat yang kelima. Lepas tu makmum mai. Lepas tu Sayyidina Muhammad, dia ikutlah. Dia ikut imam tu. Imam tu rukuk, dia rukuk. Apa semua lepas lagi dia tahu katalah dia tu buat iklan boleh lepas tu. Dia dapat tahu rupanya tadi tu yang last sekali tu rupanya rakaat tambah. Jadi dia tak dapat rakaat. Kecuali pada masalah dia tak tahu. Itu rakaat tambahan ke ataupun tidak. Contohnya masbuk atau makmum, imam naik, hak lain semua duduk, lepas tu dia naik. Dia masbuk kan, dia tak tahu. Hak yang imam tu dah yang keempat dah, dia pergi naik yang kelima, dia pun ikut sekali. Jadi dia tak tahu berterusan apa semua. Jadi Allah ada khilaf ataupun tidak. Dalam ni sebut tidak dikira. Pada masalah dapat rakaat. Masalah imam yang muhaddis tadi tu, bila makmum tu tahu yang imam tu muhaddis, maka dia kena qada solat ke ataupun dia tambah rakaat je? Kalau dia dalam solat tu dia tambahlah rakaat. Dari dalam solat dia tahu. Kalau macam masalah dia iklankan apa semua kan, ataupun dia dapat tahu. Kadang-kadang setengah-setengah orang sebab dia ingat benda tu, sepatutnya dia tak payah bagi tahu pun imam tu makmum solat dia sah. Dan juga ada orang cerita, tak tahulah cerita betul ke cerita buat-buat. Maksudnya lepas dia berhadas tu, dia bagi tahu orang. Dia buat iklan lah. So sembahyang semula tadi saya berhadas. Dia tak payah sembahyang semula pun. Jadi orang dapat tahu lah ketika tu. Sepatutnya dia dah teringat Allah punya berhadas. Jadi dia pergi mandi ke, dia pergi ambil sembahyang lah lain. Dia je lah, orang lain tak ada masalah dah. Lain lah kalau orang pun tahu. Kalau orang lain tahu, dia kena sembahyang balik. Anak tahu, contohnya Azmi bagi tahu anak tak ada wuduk kan. Sekejap lagi nak sembahyang bagi tahu lah. Anak takut lupa. Lepas tu dua-dua lupa. Azmi sembahyang, anak pun sembahyang belakang Azmi. Ada orang lain sekali lah. Lepas tu baru teringat. Dia kata tak ambil sembahyang kan. Saya tak ambil lagi, yang tak ingat lah. Anak kena sembahyang lain, dia kena sembahyang lain. Hak lain tak payah. Buat taksir. Kalau tahu lepas solat, dia kena qada ataupun dia tak mau rakaat je? Kalau fasa tu tak banyak, Allah A'lam. Wa idza naqasa syartun mimma dzukira lam yudriki rak'ata. Apabila kurang satu syarat daripada yang tersebut ni, minasyurut ni, daripada syarat-syarat ni, lam yudriki rak'ata, tak dapat makmum tu akan rakaat tersebut. Selalunya masalah ni pada nombor satu tu lah. Nombor dua tu nombor kedua dengan tiga tu jarang-jarang sangat lah. Jarang-jarang sangat. Cuma ni buat masalah kalau berlaku hukum dia macam ni. Tapi yang banyaknya hak ni. Tamak ninah tu banyak masalah. Tamak ninah tu banyak masalah.
Setengah-setengah orang mai masbuk Allahu Akbar, imam i'tidal, dia pergi rukuk lagi. Banyak orang macam tu. Dia ingat boleh dapat rakaat, lepas tu dia tak tambah dah. Dia kira dapat rakaat, aku dapat rukuk. Dia tak kira tamadinah tu, dia kira rukuk lah. Banyak lagi sebenarnya, banyak lagi kurang. Benda-benda macam ni banyak lagi perlu diperbetulkan. Sebab tu kalau diperbanyakkan benda-benda macam ni, tahsin solat, ambil satu tempat khusus atau semua kan, tempat solat pun elok juga. Banyak nak perlu diperbetulkan. Lepas tu dia kata wa hadza kulluhu in lam yashtaghil bi sunnatin. Ini semua ni, masalah ni dia kata tadi suruh rukuk atau apa semua tu, dia kata sekiranya dia tidak istighal dengan sunnah, dia tak sibuk dengan sunnah, tak sibuk duk baca bacaan-bacaan sunnah ataupun buat benda sunnah lah. Kalau fa in ishtaghala, maka jika ia bersibuk dengan perkara yang sunnah, au sukutin, ataupun diam sebab nak dengar bacaan imam lah, dia tu masbuk. Au raddada ayatan, apapun dia takdidkan ayat, dia imam terlupa, dia tidak nak peringatkan imam terlupa, dia nak peringatkan imam. Sebab benda tu sunnah saja. Jadi sekarang ni dia berpaling daripada wajib yang sepatutnya dia buat kepada sunnah. Wa huwa alimun, dan sedangkan dia tahu bi anna wajibahul fatihatu, bahwasanya kewajipannya adalah baca Fatihah. Waktu ni qara'a wujuban minal Fatihati, dia baca secara wajib daripada Fatihah tu dengan kadar huruf biqadril huruf minas sunnah allati ishtaghala biha aw as-sukut fi dhatihi. Waktu tu dia wajib dia baca Fatihah kadar huruf daripada sunnah yang dia bersibuk-sibuk dengan sunnah tersebut, ataupun kadar diam tersebut. Contoh bagi nampak mudah, dia semayang, dia masbuk tapi dia baca sunnah, dia baca ta'awuz ataupun dia baca iftitah. Katalah dia baca iftitah yang pendek dalam masa 5 saat. 5 saat, lepas tu dia baca Fatihah. Dia baca Fatihah dekat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, 5 rukuk. Jadi dia tak boleh lagi nak rukuk sebelum dia ganti ambil 5 saat yang diguna tadi untuk baca sunnah. Dia kena tambah lagi 5 saat. Lepas habis 5 saat tu baru dia rukuk. Kalau sama ada dia habis ataupun dia tak habis. Tak habis pun rukuk, habis pun rukuk lah. Cuma kalau habis tu tak ada lah imam tu tanggung. Cuma tu sebagai denda. Sebagai denda sebab dia berpaling daripada kewajipan dia. Dia wajib baca Fatihah, tapi dia pergi sibuk dengan benda lain. Dia pergi sibuk pada perkara yang sunat. Yang denda. Main ngaji tak ngaji, denda lah. Tapi itu pada zon dia lah, dia kira-kira. Zon tadi kira berapa, lepas tu dia pun ganti balik. Pada zon dia kira-kira ni dah ganti dah tadi waktu yang dia ambil untuk baca sunnah tadi. Dan dia ambil dah waktu diam dia tadi. Ataupun dia diam. Dia mungkin bukan diam sebab bacaan, ataupun diam masuk-masuk tu dia diam saat lambat. Jadi dah sebab dia diam tu, dia kena ganti balik . Sepatutnya diam tadi tu, waktu dia diam tu sepatutnya disebokkan dengan bacaan Fatihah. Litaksirihi fil jumlah bi'udulihi an fardin ila sunnatin. Kerana taksir dia fil jumlah bi'udulihi, nak terjemah apa fil jumlah? Sebab ada beza fil jumlah dengan bil jumlah. Ada beza fil jumlah dalam kitab, dia sebut fil jumlah dengan bil jumlah. Ada beza. Ini masalah kunut, masalah apa? Kita tengoklah masalah kunut lama. Masalah kunut lama boleh atau tak boleh? Batal atau tak
lama pada rakaat yang terakhir. Kunut lama pada rakaat yang terakhir. Jadi ataupun memanjangkan i'tidal. Maknanya memanjangkan i'tidal. Memanjangkan i'tidal tak boleh, sebab i'tidal rukun pendek. Kecuali kalau pada rakaat yang terakhir. Itu tak apa. Sebab ada masalah yang di situ memang dipanjangkan, iaitu pada masalah solat subuh. Boleh sebut dalam kitab fil jumlah. Sebab diketahuilah ada tempat yang dipanjangkan pada rakaat yang terakhir tu. Lepas ketika i'tidal tu fil jumlah pada sebahagian masalah. Maksud fil jumlah pada sebahagian masalah, bukan pada semua masalah. Kalau bil jumlah tu maksud dia semua. Kalau anda kata kitab sunan kitab hadis Sunan Abi Daud. Al-hadis fi Sunan Abi Daud sahihah fil jumlah. Tak boleh nak rap kataan ni. Kataan betul. Walaupun anda cakap sahih, semua sahih kan, sebab anda kata fil jumlah pada kebanyakan, ada sebahagian dia. Maknanya tak nafikan di sana ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif. Mana sebut fil jumlah. Kalau anda kata Bukhari bil jumlah, kalau anda kata al-hadis fi Sunan Abi Daud sahihah bil jumlah, salah. Sebab tu maksudnya semua hadis itu sahih. Tapi kalau anda cakap kitab Imam Bukhari sahih bil jumlah, itu betul. Ada beza bil jumlah dengan bil jumlah. Jadi pada masalah ni nikahnya taksir lah, dia taksir. Makmum ni dia taksir kerana taksir terjemah dia apa? Kesilapan dia. Kelemahan dia ataupun kesilapan dia lah. Kerana dia berpaling bi'udulihi an. Kalau ada an tu maknanya berpaling daripada fardu kepada sunnah. Wa innu libalahu liftitahu wa ta'awudhu li dhannihi annahu yudrikul fatihata faraka'al imam. Dan jika disunatkan bagi dia iftitah pun, katanya, dan jika disunatkan baginya iftitah, doa iftitah dan ta'awudh. Sebab apa disunatkan? Kerana zonnya ia makmum ni bahwasanya annahu yudrikul fatihah, dia dapat fatihah. Dia zon dia dapat fatihah pun sama juga dalam semua. Faraka'al imam, maka rukuk imam ala khilafi dhanni, dia sangka dia dapat, rupanya dia tak dapat. Kan berlaku khilaf pada apa yang berlaku khilaf zon dia. Zon dapat, rupanya tak dapat. Jadi bila berlaku macam ni, dia kena habiskan Fatihah, dia kena ganti balik tu. Jadi sekarang ni lagi akan berlaku beberapa masalah. Sama ada dia dapat rukuk bersama dengan imam, ataupun dia tak dapat rukuk bersama dengan imam. Sama dia dapat rukuk dan dapat tamakninah, ataupun tidak. Ataupun dia dapat bersama dengan imam ketika imam i'tidal, dia habis ketika imam i'tidal. Jadi nak terangkan dah. Dia kata summa, kemudian idza qara'a biqadriha, apabila dia membaca dengan qadarnya, qadar huruf tadi, biqadriha biqadril huruf minas sunnah allati ishtaghala biha aw sukut fi dhannihi, itu idza qara'a biqadriha minas sunnah fa in adraka al-imama fi ruku'i adraka rak'ata, maka jika ia dapat makmum tadi itu akan imam pada ketika rukuk, dia dapat tamakninah, maklum tadi dia terangkan adraka rak'ata, dapat rakaat. Wa in lam yudrikhu fihi ay fi ruku', dan jika ia makmum tu tak dapat akan imam tu pada rukuk, fatathu rak'ah, maka luputlah rakaat bagi makmum tersebut. Wahina idzin, dan pada ketika itu, wahina id fatathu rak'atu, ketika mana gugur bagi makmum tadi rakaat, yuwafiquhu fima huwa fihi min al-i'tidal,
muafakat ia makmum tu akan imam pada tempat yang makmum itu berada daripada i'tidal. Pada hal daripada hal minal i'tidal tu nak terangkanlah apa ni ma tu, ma huwa fihi minal i'tidal, maknanya muafakat ia pada i'tidal. Mudah faham. Pada fima pada barang, ini pada hal, keadaan, pada tempat yang imam itu huwa, imam tu fihi, pada tempat tersebut. Fima, apa dia ma tu? Bayannya minal i'tidal, daripada i'tidal. Dan muafakat pada i'tidal. Jadi kalau dia duduk baca, imam rukuk, dia tak batal lagi, sebab dia memang kena baca. Tapi bila dia habis dah baca, imam dah i'tidal, waktu tu dia tak boleh rukuk dah. Dia tak boleh rukuk dah. Dia masbuk, dia tak boleh rukuk, dia kena terus i'tidal. Ikut imam terus ya. I'tidal terus. Tak perlu. Jangan duk pandai-pandai buat pi rukuk boleh. Nampak setengah-setengah orang tengok dia apa, dia kena dia masbuk. Tapi bab rukuk ni lambat. Buat apa? Buat kemah lagi. Buat baik. Cik. Cepatlah kan orang nak rukuk dapat tamak dinah tu, dia boleh buat slow-slow dia. Wa hina idzin yuwafiqu fi ma huwa fi min al-i'tidal wa ya'ti bi rak'atin ba'da salami imamihi li fawatiha. Kalau dia rukuk, kalau masalah dia dapat tu, imam duduk rukuk lagi, elok dia tu duduk rukuk kan, imam naik. Waktu tu dia tak boleh rukuk lagi, terus naik. Dia jangan rukuk dah. Dia rukuk imam naik, dia terus naik. Terus naik balik. Bukan tempat dia tak dapat dah rakaat tu. Dia kena ikut imam. Wa ya'ti bi rak'atin ba'da salami imamihi li fawatiha. Li fawati rakaah. Maka dia datangkan dengan rakaat, satu rakaat selepas salam imam. Sebab dah hilang dah rakaat. Ini pun sama lah, kalau masalah ni jadi pada rakaat, satu rakaat je, tambah satu rakaat lah. Jadi lagi lepas tu, tambahlah lagi. Wa illam yafrugh minal fatihati biqadri ma qara'ahu minas sunnah wa qad arada al-imamul huwiyya lis-sujud. Ini masalah tadi, masalah masbuk. Kalaulah dan jika tak habis lagi makmum tu daripada Fatihah dia, tak habis lagi daripada Fatihah dia dengan kadar yang dia baca daripada sunnah tu, biqadri ma qara'ahu minas sunnah, dengan kadar apa yang ia baca daripada sunnah. Dia baca Fatihah, lepas tu dia nak ganti baliklah sunnah dia baca tadi kan, kadar masa tu. Katalah sunnah dia baca lama 10 saat, dia nak habiskan masa 10 saat tu baca. Imam rukuk cepat, lepas tu i'tidal pun cepat, nak turun dah ni. Jadi sekarang ni dia ada dua pilihan. Jadi ada dua pilihan apa? Dia ada satu pilihan je lah. Waktu ni faqat ta'arada fi haqqihi. Sebab kalau imam dia kena habiskan bacaan dan dia tak habis lagi, dalam masa yang sama dia kena ikut imam. Sebab kalau imam turun dah sampai hilang daripada had qiyam, maka dia ketinggalan dua rukun. Dia ketinggalan dua rukun. Sebab dia bukannya la yu'zar hak ni. Jadi duk berlawan lah. Faqat ta'arada fi haqqihi wujubu wafa'i ma lazimahu. Maka dah berlaku ta'arud pada hak makmum ni. Berlaku ta'arud antara apa? Oleh wujub, wajib sempurnakan apa yang lazim bagi dia, dan wa butlanu salatihi, dan batal solat dia dengan sebab bihuwi imami disujud, dengan sebab turun imam kepada sujud. Jadi berlaku antara dua ni. Apa jalan keluar dia? Tak ada jalan keluar kecuali satu. Fala makhlasalahu illa niyatul mufaraqah. Maka tiada baginya jalan tempat keluar baginya kecuali niyatul mufaraqah. Kecuali niat mufaraqah liyukmilal Fatihah, untuk dia menyempurnakan Fatihah. Waktu ni wajib mufaraqah lah. Ada batal. Wa yajri ala tartibi salatihi, dan dia berjalan di atas tertib solat dia sendiri. Wa hiya mufaraqatun bi uzri, dan hadhihi mufaraqah ni mufaraqah bi uzri. Sebab mufaraqah saja-saja itu makruh. Tak ada sebab nak mufaraqah. Kecuali ada mufaraqah yang ada uzur. Imam dia jenis tinggal banyak sunat ke apa semua ke, tu ada dibahaskan. Imam ni dia kena, kalau boleh sesempurna mungkin lah
Dia buat ambil sunat-sunat dia apa semua. Kadang-kadang tu bukanlah memanjang-manjang sangat. Maknanya sunat-sunat segi angkat tangan, angkat tangan ketika nak rukuk, angkat bangun daripada rukuk, semua tu dia orang tengok dia pun seronok. Orang tengok pun seronok. Dari segi pakaian, dalam adab-adab tu ada adab. Dari segi adab-adab jadi imam, pakaian imam tu dia kena berlebih sikit pada zinah dia, pada berhias dia, sebab dia mahallun nazar, tempat pandangan orang. Jadi orang akan tengok dia duduk depan. Jadi dia kena pakai lebih sikit pada orang lain. Setengah orang lain ni, aku pakai seluar haji apa semua, nak tunjuk kata orang yang pakai seluar haji pun boleh jadi imam. Apa masalah? Hang kata tak ada siapa tak boleh dah. Bukan tak boleh, masalah adab tu. Kena jaga adab dalam jadi imam. Tak ada siapa pun tak boleh. Habis. Ini buat masalah. Masalah apabila dia jahil. Kata yang wajibnya dia baca Fatihah. Wa amma idza jahilahu anna wajibahul Fatihatu, adapun apabila jahil ia bahwasanya kewajiban dia itu adalah baca Fatihah, maka fahuwa mutakhallifun lima lazimahu bi udhrin kama qala Ibnu Hajar wa Ramli. Maka dia ni mutakhallif lima lazimahu. Maksudnya apa ni, dia mutakhallif terdahulu lah. Dia terdahulu terkemudian. Sebenarnya dia terkemudian daripada imam untuk menyempurnakan apa yang lazim bagi dia bi uzrin, dengan uzur. Dia ada uzur. Kama qala Ibnu Hajar wa Ramli. Tapi kata Ibnu Qasim, wa qala Ibnu Qasim, qadiyah masalah orang ni annahu kabati qiraah. Dia ni seperti orang yang batik qiraah, yang lambat bacaan dia. Lambat bacaan dia, dimaafkan 3 rukun ya, yang panjang. Tapi tu pada masalah lambat bacaan, tapi masalah dapat rakaat, dia seperti orang masbuk. Dia penik di sini dia masalah, dia bercampur. Pelik sikit. Qadiyatuhu annahu kabati'il qiraah, seperti orang yang lambat bacaan. Ma'a anna fardahu fil masbuk, serta fardu orang ni adalah pada orang masbuk. Nanti tahu nak terjemah macam mana. Nanti kat ma'a anna fardahu fil masbuk, dia faham tak? Serta fardu orang ni adalah pada orang, masalah orang masbuk. Wa huwa la yudriku rak'ata illa biruku' ma'al imam. Intaha. Dan orang ni tidak mendapat rakaat kecuali dengan rukuk bersama dengan imam, dapat tamakninah. Jadi sini dia nak jawablah wa ujiba. Nak ujiba seolah-olah nak jawab soalan dia sebut macam ni ya. Qadiyatuhu ni, dia ni kabati qiraah. Kabati qiraah ni macam muafiq, tapi dapat rakaat macam masbuk. Wa ujiba, dan dijawab bi anna kaunahu ma'dzuran, dengan bahasanya keadaan orang ni diberi uzur, diberi maaf. Anna salata, bahasanya solat dia ni la tabtulu bi takhallufihi, dia tak batal dengan sebab dia terkemudian daripada imam, kecuali bi aktsar min salasati arkanin tawilah, kecuali dengan sebab dia tu terkemudian daripada imam lebih daripada 3 rukun yang panjang. Bab tu dia terkemudian, tapi solat dia tak batal. Solat dia tak batal, tapi bab nak dapat rakaat, dia kena rukuk dalam dengan imam. Wa in kana la yudriku raka'ata illa biruku' ma'al imam, dan jika dia tu tidak mendapat rakaat kecuali dengan rukuk bersama dengan imam. Maknanya dihabiskan bacaan Fatihah dia, lepas tu dia rukuk, dia tidak sujud, duduk dalam sujud naik, tapi rakaat tadi tak dapat. Kalau dia tak dapat rakaat bersama dengan imam, kalau dia tak dapat rakaat bersama dengan imam, dia dapat habiskan bacaan, lepas tu dia dapat rukuk bersama dengan imam, itu tak ada masalah lah, zahir. Ini dia pelik sikit. Kata Ibn Qasim ni, qala Ibn Qasim, qadiyatu annahu kabati'il qiraah ma'anna fardahu fil masbuk wa huwa la yudriku rak'ata illa biruku' ma'al imam. Jadi bila dah apa ni, seolah-olah ada soalan ni, nak jawab lah. Wa ujiba bi anna kaunahu ma'dzuran anna solat, apa keadaan dia ma'dzur tu, yakni solat tak batal dengan sebab dia terkemudian
daripada imam, dimaafkanlah 3 rukun yang panjang. Tetapi nak dapat rakaat tu tetap kena rukuk bersama dengan imam. Wallahu a'lam. Dia tu terjemah tak? Qadiyah. Ini apa? Qadiyah. Robek dia. Ha? Robek. Qadiyah ni kadang guna masuk kefahaman daripada apa ni. Sini nak terima masalah adalah masalah orang ni. Qadiyah tu ni permasalahan orang ni. Kadang qadiyah diguna masuk dengan apa ni, kefahaman, faham daripada satu masalah. Contohnya macam dalam kitab fiqh, sebut muqtada kalamihi, maknanya dengung kalam dia ni, maknanya faham daripada kalam dia ni, orang ni macam ni. Ataupun disebut qadiyah tu begini. Mafhum daripada kalam dia. Ada soalan? Soal? Kalau imam tu syak ada rakaat tu 4 ataupun ada sama ada 4 ke 3. Syak tak yakin. So beri salam. Tapi makmum tahu lah yang dia tu baru 3 rakaat. Jadi dia kena bangun tambah 1 rakaat lagi. Jadi tambah macam biasa. Nama tu biasa bangun. Ya, masuk solat dia. Tak ada akad takbir pun. Maksudnya dia ada waktu dalam di antara tu. Contohnya ketua makmum cakap tinggal 1 rakaat ni. Lepas tu dia buat tak tahu sepanjang minit ni baru sambung. Masa ada waktu buat. Ataupun terus Waktu tu seingat mana waktu dia tak boleh
zaman tu kena tarik tali panjang. Ini dia sebut, dia kata perkara yang ditinggal wa matruku minas solati salah satu asya. Apa ni? Perkara yang ditinggalkan dalam solat itu ada 3 perkara lah. Sama ada fardu atau rukun, yang kedua sunnah, itu sunnah ab'ad, yang ketiga hay'ah. Di dalam solat ada fardu, ada sunnah, ada hay'ah, atau ada sunnah ab'ad, ada hay'ah. Jadi dalam solat boleh jadi dia tertinggal fardu, boleh jadi dia tinggal sunnah ab'ad, boleh jadi dia tinggal sunnah hay'ah. Jadi masing-masing ni adalah dia punya permasalahan dia. Kalau tinggal fardu macam mana, tinggal sunat macam mana, tinggal sunat ab'ad macam mana, tinggal sunat hay'ah macam mana. Ini masalah kalau dia tertinggal fardu. Dia kata sini fardu la yanubu anhu sujud sahwi. Fardu rukun ni tidak dapat diganti dengan sujud sahwi. Bal in dzakarahu, bahkan jika ia ingat yang apa yang dia tertinggal itu, bal in dzakarahu ay al fardha wa huwa fi shalah atabihi. Kalau dia teringat kadang-kadang dia dalam solat, dia datangkan dengan apa yang dia terlupa tu. Dia duduk sujud, dia rukuk tapi dia tak ingat, dia terus sujud. Dia bawa dia dekat sujud dia teringat yang dia tinggal fardu, dia tak ingat tidak. Maka dia kena segera bangun semula ke rukuk. Dia rukuk tu dia ingat tidak. Lepas tu sujud, teruskan macam biasa. Kecuali kalau dia teringat tu tempat dia lupa tadi. Dia tak i'tidal, dia terus sujud, lepas tu duduk atas sujud, lepas tu sujud, bangun, lepas tu rukuk. Dia rukuk tu baru teringat pula. Kata tadi tak i'tidal, waktu tu tak perlu dah. Teruskan solat, lepas tu kena tambah 1 rakaat lagi sebab tadi tak dikira. Adapun kalau teringat lepas salam, buat yang ni masalah dia ingat fardu wa huwa fi shalah atabihi wa tamat solatuhu. Au dzakarahu ba'da salam, ataupun dia teringat fardu ada yang ditinggalkan selepas daripada salam. Wa zamanu qaribun, zaman waktu tu dekat. Atabihi, maka dia datangkan dengan fardu tersebut. Wa bana alaihi, dan dia binalah di atasnya apa yang tertinggal daripada solat. Cuma masalah dalam mendobitkan lama apa tu yang dikatakan lama sekejap tu, macam mana ukuran waktu dia tu. Di sini khilaf lah antara ulama. Sebab dia masalah berbalik kepada kisah Zulyadain. Yang Nabi terlupa solat. Bukan Nabi terlupa solat, Nabi solat. Dia katakan solat Zuhur, dia kata riwayat solat Asar. Nabi solat, lepas tu Nabi solat 2 rakaat aja. Nabi solat 2 rakaat, Nabi bangun, Nabi pergi duduk sandak. Lepas tu pakak-pakak semua takut nak tanya Nabi. Dengan Abu Bakar, Sayyidina Umar, semua pakak takut nak tanya. Sebab katanya waktu tu apa marah ke apa nak tak ingat lah ada hasil hadis tu. Lepas tu Zulyadain ni lah, seorang ni ada nama dia apa tak ingat. Tapi apa ni, pada tangan dia panjang. Kita kan buat tangan dia panjang dinamakan Zulyadain, yang mempunyai 2 tangan. Jadi dia lah yang pergi tanya Rasulullah. Tanya, wahai Rasulullah, aku siratis solah amnasita Rasulullah, adakah telah dikosarkan solat 4 jadi 2 ataupun kamu lupa? Nabi kata kullu dzaka lam yakun, semua tu tak berlaku. Dalam mantik dia pun ambil hadis tu bincang masalah kul. Kul apa dia? Kul di sini kul apa? Dalam mantik lah bincang. Tapi apa kat sini Nabi kata dua-dua tidak. Itu dia kata apa ni, sebahagian daripada tu jadi. Ingat lafaz dia ba'du dzaka apa ni kan, ataupun dengan lafaz yang lain. Ba'du dzalika qad kan. Kita bal ba'du dzalika qad kan. Kita sebahagian tu memang betul-betul berlaku lah. Mesti antara salah satu, sama ada lupa ataupun dah dikosarkan jadi ni. Terus suruh tanya sahabat-sahabat, semua sahabat kata ya. Lepas tu suruh bina balik solat dia, solat 2 rakaat lagi. Lepas tu Rasulullah sujud sahwi. Ni dapat hukum sujud sahwi semua ni. Jadi masa tu daripada hadis ni juga masalah kalimat.
kalimat sikit banyak tu tengok pada hadis ni. Hadis kalimat tu sikit ataupun kalimat tu banyak pun daripada hadis ni. Banyak fiqh daripada hadis ni. Perbuatan Nabi tu jadi ni syariat. Jadi sini sebut dia kata wal hal anna zaman alladhi baina salamihi wa tadhakkurihi qaribun urfan. Fayu'tabarul qurbu bil urfi. Ikut pada uruf lah. Tengok uruf panjang ke pendek ni dah lama dah ni, setengah jam sembang-sembang dah. Lama dah. Yang lain lah tu. Ni kalau pendek lagi esat baru duk fikir-fikir esat untuk teringat mula balik. Wa qila yu'tabaru bil qadri alladhi nuqila anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi qissati dzil yadain. Dikatakan masa yang dinakalkan daripada nabi tu pada kisah Zulyadain itu. Masa tu berapa lama? Ikut masa tu wa huwa annahu sallallahu alaihi wasallam ba'da an sallama min rak'atayn sahwan min salati adh-dhuhri masya ila janibil masjid. Dia pergi ke tepi masjid wastanada ila khashabatin fihi, dan dia bersandar pada sebatang kayu kalau ghadban seperti marah. Kalau dia macam marah tu yang sahabat-sahabat tu tak berani nak tanya tu. Faqala Zulyadain aku siratis solah am nasita ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam dzaka lam yakun. Sama tu dah. Faqala Zulyadain bal ba'du dzalika qad kan. Faltafatan sallallahu alaihi wasallam ila sahabah wa qala ahaqqun ma yaqulu Zulyadain, benarkah apa yang Zulyadain cakap? Qalu na'am. Wa tayya fatadhakkara sallallahu alaihi wasallam ingat. Faqama mustaqbilan wa shalla rak'ataini baqiyataini wa sajada li sahwi. Empat hukum kat situ. Biar dah ni lah ada kait-kait sikit lah. Kena dia jangan dia pijak najis apa semua dah. Syarat tak berlaku benda-benda tu. Allahu a'lam. Jadi tengok pada huruf lah. Dia kata musannif wa qad tamma bihamdillah wa minnatihi ma lakhasbuhu min kalamil ulama fi ahkamil muwafiqi wal masbuq wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi ada yang beberapa masalah tadi boleh apa ni takkidkan lah. Nak sebut-sebut tadi boleh takkidkan, tengok dalam kitab jenah ni dia tarkih lah. Ni perlu jadi ringkas. Jadi ringkas ni payahlah sikit kalau ringkas. Sebab tu syaikhul ulama ni bila buat ringkas bila kalam terlampau ringkas maka disyarah. Disyarah. Mai orang ni nampak ni pun perlu pada syarah. Syarah jadilah berjilid. Lepas tu nampak panjang sangat ni. Ringkas jadilah jadilah kecil balik. Lepas tu tengok minhaj. Asal ada muharrar, Imam Nawawi kata panjang sangat orang nak pakai susah. Ringkas akan jadi minhaj. Daripada muharrar jadi minhaj. Lepas tu dah orang tengok susah. Matan dah susah. Jadi perlukan pada syarah. Syarah jilid-jilid. Dapatlah syarah Tufah, Nihayah, apa ni Mughni Muhtaj. Lepas tu ni tengok ni kena berhajat pada hasyiah. Jadilah panjang lagi. Tu orang tengok panjang pula ringkas pula. Macam tulah. Kitab-kitab. Kadang-kadang ada yang syarah tapi wakal matni. Sebab syarah tu matin. Syarah tu terlampau kuat sangat. Orang kata orang cakap susah lah. Dia punya ibarat-ibarat apa semua tu macam matan. Perlukan kepada ni pula. Walaupun syarah perlu kepada syarahan lagi. Tu kalau macam hadis 40 antara yang susah Fathul Mubin lah. Perbahasan dalam tu memang belajar. Atau Tufah ni tadi. Jarang nak tengok Tufah orang ambil apa semua ni. Sebab perbahasan dalam dia agak susah berbandingkan Mughni. Ni mudah. Ada masing-masing ada mizah masing-masing lah. Ciri-ciri masing-masing. Allahu a'lam. Jadi habislah risalah ni daripada Syekh Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Khatib. Anda tak tahu dia hidup lagi ke tak. Dan dia juga yang tulis risalah fi ahkamil haid wal nifas wal istihadah. Dia juga. Ini istafatu katsiran min risalatihi. Ini dia tulis kitab pasal apa, dia himpunkan masail pada hukum muwafiq dan juga masbuq. Jadi Allah ni hafizahullah, boleh jadi dia hidup lagi ataupun boleh jadi dia dah meninggal. Rasa hidup lagi. Apa pun kita doa lah. Kita baca Fatihah, kita 3 kul, kita sedekahkan pada hadiahkan
kepada muallif kitab ni, kita ambil manfaat daripada dia, daripada jasa dia, kita dapat baca dan faham masalah-masalah. Kita doa lah. Al-Fatihah.